saya pergi lanjut, saya bagi pihak Pakatan Harapan Negeri Melaka dan juga Parti Amanah Negara Negeri Melaka mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman wajah-wajah yang ada, sama ada saya lihat di sini ataupun di semua kita yang telah memberikan suatu komitmen yang cukup besar kepada Pakatan Harapan di peringkat Negeri Melaka. Walaupun kita memang mempunyai cita-cita besar untuk mengembalikan mandat kepada Pakatan Harapan itu, tapi kita pun tahu keputusan daripada itu dan dia banyak memberikan satu guidance juga kepada kita untuk kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Jadi kita boleh melihat bahawa secara dasarnya kita melihat bahawa Barisan Nasional kembali menguasai kerajaan, walaupun mereka sekadar menguasai sekitar 25% daripada jumlah pengundi keseluruhan. Jadi keseluruhan pengundi Melaka sekitar hampir 500,000. Barisan Nasional menguasai sekitar 125,000, tapi dia boleh menguasai sehingga 21 daripada 28 kursi. Jadi ini pun merupakan satu yang penting juga bagi kita untuk kita amati dalam sistem demokrasi dan politik negara kita. Begitulah, walaupun kita Pakatan Harapan hanya sekitar 3% saja undi di belakang Barisan Nasional, tetapi dari segi bilangan kursi itu memang agak jauh berbanding dengan apa yang telah kita capai. Tetapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh menjadi suatu penilaian kepada kita dalam kita menyusun strategi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi sebelum saya pergi lanjut, suka saya menyebut tentang, bila kita menyebut tentang convention, jadi amanah adalah sebahagian daripada rakan dalam Pakatan Harapan itu. Sudah barang pasti kita dalam Parti Amanah Negara, antara cabaran kita adalah kita harus memperkukuhkan jentera Parti Amanah Negara, terutamanya di peringkat cawangan-cawangan kita di peringkat kawasan, kerana kita tahu bahawa kekuatan kita dalam sama ada dalam Pakatan Harapan atau dalam Parti Amanah Negara banyak bergantung kepada parti-parti yang bersama dengan Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi amanah sudah barang pasti harus mengambil tanggungjawab ini untuk memperkukuhkan cawangan-cawangan kita, kerana kita tahu bahawa pengukuhan cawangan harus kita lakukan dari masa ke semasa, kerana ada sebahagian cawangan kadang-kadang tidak dapat berfungsi dengan baik, tetapi ada sebahagiannya boleh dihidupkan semula dan digerakkan kembali dan ditambah cawangan-cawangan kita, kerana dia akan memberikan suatu kesan besar. Kerana dalam sistem demokrasi kita, kita tak nafikan bahawa jentera memainkan peranan yang penting juga. Sebab itu kadang-kadang penilaian kita dalam kita menghadapi pilihan raya, sebahagian daripada kita merasakan bahawa kita harus mencari sokongan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahawa dalam pilihan raya, terutamanya macam di Melaka itu, kadang-kadang kita sudah cukup sokongan, tetapi jentera tidak dapat memastikan bahawa sokongan itu boleh ditukar menjadi undi dalam hari mengundi. Jadi ini antara aspek-aspek yang harus kita ingat. Kadang-kadang kita mempunyai penyokong yang ramai, tetapi penyokong itu tidak keluar mengundi, ataupun mereka yang memberikan sokongan kepada kita itu tak menjadi pengundi dalam hari mengundi itu. Ini menyebabkan kalau kita lihat antara kaedah yang selalu digunakan oleh Barisan Nasional dalam mereka menghadapi pilihan raya, mereka selalu menilai sejauh mana mereka dapat mengeluarkan pengundi-pengundi putih mereka. Jadi ini pun harus menjadi satu bentuk penilaian kepada kita. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam konteks amanah itu sendiri, kita mempunyai apa yang kita panggil sebagai iVoters. Tapi kalau kita melihat penilaian kita kepada iVoters itu, kadang-kadang iVoters mungkin secara asas kita melihat sebagai pengundi putih. Tetapi kadar keluar pengundi putih kita kadang-kadang tak sampai mencecah 50%. Ini harus kita ambil perhatian dalam konteks kita mencari sokongan-dokongan daripada rakyat itu sendiri. Selain itu, proses kita memperkukuhkan jentera parti kita di Parti Amanah Negara ini harus berterusan. Dan terutamanya kita tahu bahawa wilayah sebahagiannya adalah besarnya adalah kawasan-kawasan bandar, dan sudah barang pasti untuk memperkukuhkan lagi gerakan politik kita di kawasan bandar harus menjadi keutamaan kita. Kerana cabaran besar kita tahu bahawa bila kita menghadapi COVID-19, kita tahu bahawa golongan P40 kita sudah berubah daripada P40 mungkin menjadi P50 Mungkin lebih daripada 50% ada golongan-golongan yang mempunyai pendapatan yang kurang. Dan selalu kita menyebut tentang politik kita ini, bila golongan-golongan yang miskin, golongan-golongan yang sukar itu makin bertambah,
dia sebenarnya banyak memberikan kesan juga kepada politik kita. Kerana ini juga adalah satu cabaran yang besar kepada kita. Selalu kita melihat bahawa masyarakat yang tertinggal, sama ada di kawasan luar bandar ataupun di kawasan bandar, selalunya mereka itu akan berpihak kepada kerajaan yang memerintah itu. Kerana kadang-kadang kesan daripada dasar-dasar kerajaan dalam bentuk sumbangan tunai ataupun pemberian-pemberian tunai itu banyak memberi kesan. Mungkin kita kata kadang-kadang rakyat berubah politiknya hanya kerana mereka mendapat RM10, RM20 ataupun RM100, RM200. Tetapi memang begitu, kerana masyarakat yang lebih sukar akan lebih terkesan dengan politik-politik yang berkaitan dengan wang dan seumpamanya. Jadi ini adalah merupakan satu cabaran kita juga bila kita berhadapan dengan bila kita menghadapi pandemik COVID-19. Kita tahu bahawa masyarakat memang tidak mempunyai suatu sumber kewangan yang cukup dan mereka memang menghadapi masalah utamanya dalam bentuk meneruskan kehidupan mereka. So itu dalam kajian yang dibuat oleh Dr. Mazlan Ali di Melaka sebelum daripada pilihan raya. Antara perkara yang diberikan ada banyaklah perkara-perkara yang menjadi keutamaan rakyat. Tetapi dalam kajian Dr. Mazlan Ali, bila ditanya kepada rakyat itu, apa benda yang paling memberikan keutamaan kepada dia? Hampir 50% daripada rakyat itu menyebut bahawa mereka perlukan tunai. Itu antara kajian. Yang kemudian barulah di Melaka itu dia datang dengan kemudahan internet, dia datang dengan keperluan pendidikan anak-anak, dia datang dengan persoalan-persoalan lain. Tetapi dalam kajian yang dibuat oleh Dr. Mazlan Ali itu menunjukkan bahawa masyarakat memang terkesan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat, ini adalah satu cabaran juga kepada kita untuk kita berhadapan pada masa depan. Sebab itu kita tahu bahawa UMNO dan juga Perikatan Nasional banyak menggunakan model-model sumbangan tunai dan juga pemberian kewangan dalam konteks politik wang itu kepada masyarakat. Dan ini juga merupakan satu cabaran besar bila kita menghadapi ke depan dengan pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, kita tak nafikan bahawa untuk kita memperkukuhkan Parti Amanah Negara ini juga, kita harus melihat juga peranan biru-biru kita. Kita tahu bahawa dalam parti kita ada mempelbagaikan peranan setiap biru daripada parti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat mungkin keperluan masyarakat luar bandar dengan keperluan masyarakat bandar itu mungkin berbeza-beza. Tetapi isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan, isu yang berkaitan dengan pendidikan, isu yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial ini adalah isu-isu yang saya fikir adalah isu-isu yang di mana-mana pun ianya menjadi satu keperluan yang harus kita perjuangkan. Sebab itu amanah bagi saya memang kita tahu bahawa kita berdepan dengan parti-parti politik yang menggunakan isu-isu perkauman dan juga isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan. Tetapi kita dalam Parti Amanah Negara, isu-isu yang melibatkan keadilan sosial ini boleh kita perjuangkan. Kerana saya fikir dia akan menjadi lebih baik. Kerana apa? Kerana dalam isu-isu yang berkaitan dengan contohnya kemiskinan, pendidikan, ataupun isu-isu yang berkaitan dengan jenayah dan seumpamanya, semua isu-isu ini boleh diperjuangkan tanpa mengira garis kaum ataupun garis bangsa ataupun garis agama itu. Jadi saya fikir amanah dengan prinsip apa yang kita sebut sebagai rahmat untuk semua itu, sebenarnya isu-isu yang melibatkan keadilan sosial ini harus kita pertingkatkan lagi, utamanya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di kawasan-kawasan bandar dan kehidupan masyarakat yang perlukan penekanan kita dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebab itu saya yakin bahawa mungkin orang selalu bertanya tentang apa formula untuk kita menang pada masa akan datang. Sebenarnya formula kita adalah bagaimana kita dapat membina kesepakatan yang terbaik. Bukan setakat kita dalam Pakatan Harapan, tetapi kesepakatan kita dalam oposisi juga harus kita ambil perhatian. Ini harus kita berikan keutamaan kerana kita lihat macam di Melaka, kita tahu bahawa kita menghadapi pilihan raya negeri. Antara perbezaan kita dalam pilihan raya negeri yang lalu, pilihan raya umum yang lalu dengan pilihan raya negeri ini, kita kehilangan salah satu daripada parti dalam Pakatan Harapan itu sendiri, iaitu PPBM. Sebab itu kita boleh melihat di kursi-kursi yang kita tandingi itu, kita kehilangan antara 10 sehingga 17% undi di kawasan-kawasan yang kita tandingi itu. Ada sebahagian sehingga 17%, ada sebahagian secara purata hingga 10%. Jadi kita juga boleh melihat bahawa Perikatan Nasional sebelum mereka bergabung dengan PAS itu mendapat undi
yang pelihara yang dulu sekitar 45,000 undi. Setelah pergabungan dengan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional mendapat undi sekitar 74,000. Maknanya dia ada peningkatan sekali ganda sekitar 10% daripada jumlah keseluruhan pengundi. Jadi kita tahu bahawa setiap parti-parti politik ini secara dasar macam kita tahulah amanah ini secara asasnya mempunyai sokongan sekitar 10% di kalangan orang Melayu. Begitulah juga dengan parti-parti yang lain memang mempunyai beberapa sokongan asas. Macam itu jugalah kalau kita lihat macam PAS. PAS secara asasnya macam kalau di Melaka itu dia mempunyai sokongan antara 8 hingga 15% di kalangan orang Melayu. Macam itu juga dengan amanah di setengah-setengah kawasan di antara 10 hingga 20% di kalangan sokongan orang Melayu di situ. Jadi ini adalah setiap parti dia memang mempunyai sokongan itu. Jadi secara purata kita boleh melihat bahawa Bersatu itu mempunyai sokongan sekitar 10% pengundi Melayu dalam pilihan raya yang lalu. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang harus kita lihat juga, kerana kita tahu bahawa kita sudah kehilangan 10% pengundi Melayu dan bagaimana kita mahu menambah. Dan satu lagi yang harus kita ambil pertimbangan besar juga untuk kita hadapi pilihan raya umum yang ke-15 adalah pengundi muda. Kita boleh melihat dalam beberapa keputusan pilihan raya di Melaka itu, analisa awal menunjukkan bahawa pengundi muda itu tidak berpihak. Kita kehilangan berbanding dengan pilihan raya yang lalu. Pilihan raya lalu kita dapat sekitar lebih daripada 50%. Dan kali ini kita kehilangan sekitar 20% daripada apa yang telah kita perolehi dalam pilihan raya yang lalu. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang harus kita kehadapan juga. Kerana mungkin antara isu-isu yang saya lihat adalah bagaimana kita boleh memainkan peranan pemuda dalam konteks amanah itu sendiri dan juga dalam konteks Pakatan Harapan. Apakah pemuda Pakatan Harapan itu dapat memenuhi keperluan-keperluan ini untuk mereka pastikan bahawa Pakatan Harapan itu menjadi pilihan kepada golongan muda dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi ini antara aspek-aspek yang saya fikir harus kita berikan pertimbangan dalam kita memperkukuhkan Parti Amanah Negara dan juga memperkukuhkan Pakatan Harapan pada masa akan datang. Dan saya fikir memang Melaka itu mungkin boleh menjadikan satu aras tanda untuk kita memperkukuhkan lagi Pakatan Harapan itu, kerana saya selalu menyebut dengan teman-teman di manapun kita berada dalam diskusi kita di peringkat Pakatan Harapan itu, yang paling penting adalah muafakat kita dalam kita membina kesepakatan ini, kerana rakyat akhirnya akan memilih dan meyakini bahawa dengan muafakat kita itulah kita boleh memimpin dan memacu negara kita pada masa akan datang. Jadi saya fikir berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang telah kita lalui dan ruang-ruang yang kita ada, saya cukup yakin Pakatan Harapan adalah satu formula yang terbaik yang kita ada pada hari ini, dan ianya boleh diperkukuhkan kerana kita tahu bahawa antara cabaran kita adalah untuk menyatukan position dalam negara kita dan untuk kita ke hadapan lagi sebelum kita menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya memang tak nafikan setiap daripada parti-parti dalam Pakatan Harapan ini mempunyai cabaran mereka yang tersendiri, tetapi Parti Amanah Negara harus terus committed. Harapan saya amanah di peringkat wilayah itu harus memberikan komitmen untuk memperkukuhkan cawangan-cawangan kita, biro-biro kita dan juga kawasan-kawasan ini supaya ianya juga boleh menjadi penguat kepada kerjasama kita dalam Pakatan Harapan itu. Jadi mungkin saya tidak mengambil masa yang panjang untuk program kita pada convention pada hari ini, dan saya sekali lagi bagi pihak diri saya dan juga semua, walaupun tadi Dr. Hatta dia sebut itu kita menang 5 kursi, ada 4 rakan-rakan kita daripada DAP dan 1 kursi di Bukit Katil itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat keputusan-keputusan yang kita terima itu, memanglah cabaran yang kita buat itu agak besar juga. Ramai teman-teman kita yang tewas dengan kursi dengan jumlah majoriti yang agak kecil. Tetapi sebenarnya untuk kehadapan itu, saya fikir Melaka antara negeri yang terbaik untuk Pakatan Harapan itu lihat pada masa akan datang. Menyusun kembali dan melihat potensi-potensi yang ada. Dan saya fikir untuk jangka masa panjang mungkin kita boleh melihat bahawa dia adalah satu negeri yang baik untuk dikembangkan untuk Pakatan Harapan itu pada masa depan, terutamanya kepada generasi muda
peluang dan ruang itu ada di Melaka, dan kita boleh melihat bahawa UMNO bukanlah suatu parti yang boleh kita katakan dominan dalam penerimaan keseluruhan rakyat itu. Cuma kalau kita lihat mungkin dalam beberapa strategi dalam isu-isu yang berkaitan dengan COVID, kita tak nafikan bahawa kempen ini adalah merupakan satu cabaran paling besar bagi kita. Dan ramai orang menyebut dalam pilihan raya Melaka, dia kata tak ada jentera-jentera Barisan Nasional. Dia tak jumpa jentera-jentera Barisan Nasional ke rumah-rumah. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Sebenarnya Barisan Nasional menggunakan kaedah di mana semua jentera Barisan Nasional tidak menggunakan lambang parti dalam mereka bertemu dengan rakyat. Ini antara benda yang harus kita belajar juga. Kadang-kadang kita di peringkat negeri, kita dah biasa bila kita nak kempen mesti pakai lambang parti. Sebenarnya jentera Barisan Nasional langsung tidak menggunakan baju parti, tetapi mereka menggunakan sebagai orang awam saja kempen dari rumah ke rumah. Ini yang harus kita belajar, dan mungkin kita di situ kita ada sedikit kesilapan dan kekurangan dalam kita menggerakkan jentera kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang harus kita lihat. Dan dalam masa yang sama, saya fikir SOP kempen pilihan raya ini adalah harus kita mencari satu kaedah untuk memastikan bahawa tidak mungkin kita menggunakan SOP itu, kita tak mungkin berjumpa dengan rakyat. Apatah lagi kalau kita lihat dalam konteks pilihan raya di negeri Sarawak ataupun di kawasan-kawasan luar bandar. Ini cukup menyukarkan, dan saya fikir demokrasi itu akan mati, dan ruang yang ada hanya digunakan oleh kerajaan yang memerintah dengan menyediakan media-media arus perdana, dan ruang bagi kita agak terhad juga. Jadi ini harus juga kita mencari solusi itu dengan memberikan lebih banyak tekanan supaya demokrasi dalam negara kita dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang itu lebih terbuka, dan rakyat itu boleh kita sampaikan maklumat kita. Jadi memanglah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Parti Amanah Negara Wilayah Persekutuan kerana pada petang ini menjemput saya untuk merasmikan konvensyen pada hari ini. Dan saya yakin bahawa walaupun amanah di wilayah Persekutuan itu dalam pilihan raya yang lalu tidak diberikan peluang, dan saya yakin dengan semangat Pakatan Harapan itu wilayah mungkin diberikan amanah, itu diberikan ruang untuk mereka membuktikan bahawa mereka juga punya upaya untuk sama-sama dengan Pakatan Harapan memenangkan Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi saya ucap terima kasih kepada teman-teman yang semua yang memberikan komitmen kepada Pakatan Harapan ini, dan saya cukup berkeyakinan kesatuan, keupayaan dan potensi yang ada kepada kita dari segi kepimpinan kita berdasarkan pengalaman ini, kita akan boleh meneruskan agenda kita untuk melakukan reformasi, pembaharuan dan perbaikan kepada negara kita. Jadi saya ucap terima kasih, tahniah kepada semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan konvensyen Parti Amanah Negara peringkat wilayah Persekutuan pada tanggal 9 Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.